Macam mana yang dikatakan sebagai gerakan jatuh bebas ni? Okay. Apa situasi yang dia dikatakan ini adalah gerakan jatuh bebas? Okay, boleh? Okay, tapi sebelum kita pergi kepada persoalan ini, kan, cikgu ada dua masalah. Okay. Ini kalau ikut ni sepatutnya kat sini ni dia segaris ni, dia segaris. Okay, segaris. Mana bola ni kat sini. Tapi dia letak kat tengah tu pun boleh lah. Okay, soalan cikgu. Ini bola tenis. Satu bola tenis, satu bola basketball. Satu bola tenis, satu bola basketball. Dilepaskan pada satu ketinggian yang sama. Kan, contohnya 5 meter daripada tanah. Kan? 5 meter daripada tanah. Siapakah yang akan sampai dulu? Bola tenis ke bola basketball? Basketball. Okay? So cikgu nak angkat tangan. Siapa yang jawab bola basketball? Angkat tangan pakai signal ni. Pakai yellow hand ni. Okay. Yang kata bola basketball akan sampai dulu. Okay. Dalam kiraan 3. 1 2. Okey. So ada ramai kat tu. Ada 12 orang. Okey, Nick Muhammad Hafiz. Mana Nick? Nick. Apa jawapan kau, Nick? Kalau bukan bola basketball? Bola tenis. Bola tenis akan sampai dulu. Okey. So Nick kata bola tenis. Nazif? Mana Nazif? Cikgu, saya dah tekan tadi resign tapi dia macam flat. Okey, tak apa. Danish Hakim. Mana Danish Hakim? Danish Hakim. Kau jawab apa? Bola tenis. Bola tenis. Okey. Razin, awak jawab apa? Bola basket. Bola basket pula. Kau tak angkat tangan pun juga tengok ni. Dah angkat ya. Oh, itu. Okey dah. Afiq Aizat. Serentak. Okey, ada satu jawapan serentak, ada satu jawapan bola tenis, ada satu jawapan bola basket. Okey. Cikgu nak dengar tadi Danish Hakim. Tadi kau kata bola tenis. Apa justifikasi kau kata bola tenis ni akan sampai dahulu? Sebab bola tenis kan dia kecil tapi dia padat. Kalau bola basket kan dalam dia ada angin. Okey. Dalam bola tenis kau ada angin ke untuk pengetahuan kau? Okey. Okeylah, satu ada angin, satu tak ada angin. Itu justifikasi kau yang nak kata bahawa bola tenis akan sampai dahulu? Tak, sebab bola tenis kan dia macam lebih padat. Okey. Kalau bola basket dia besar, jadi dia tak padat sangat. Okey. Itulah. Okey. Muhammad Nur Syafiq, apa justifikasi kau? Kenapa bola basket ni sampai dulu? Sebab dia berat tu. Sebab dia berat lah. Maksud dia lebih berat berbanding tenis ni kan? Okey. Okey. Ada seorang tadi. Siapa tadi lah yang kata dulu sama tadi? Sampai serentak tadi? Siapa tadi? Afiq Aizat ni? Ya. Afiq Aizat. Bagi justifikasi. Sebab tarikan graviti dia sama. Tarikan graviti dia sama. Okey, so kita tengok video ni. Ini kawan Lakshman Nanti awak tanya Lakshman lah untuk tanya lebih lanjut. Kawan Lakshman ni. Baik. Okey. Boleh nampak ni? Boleh dengar bunyi dia? Dia tengah bercakap tu. Bunyi tak dengar Alamak, bunyi tak dengar. Belum. Semua je. Bunyi tak dengar, cikgu unshare balik tu. Cikgu tak klik ni. Okey, cikgu klik sini. Okey. एक बास्केटबॉल और एक टेनिस बॉल। ऑब्वियस सी बात है बास्केटबॉल टेनिस बॉल से काफी भारी है।
So guys, अगर हम इन दोनों balls को एक साथ Agaramin donostom. Awak tahu maksudnya apa tu? Agaramin donostom. गिराएं तो आपको क्या लगता है कौन सा बॉल पहले गिरेगा? Kan? ये Mana satu yang sampai dulu? Itu maksudnya. Okay, mana satu yang sampai dulu? Dilepaskan वाला या ये वाला? आप में से कई लोग कहेंगे कि ये वाला बॉल पहले गिरेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा पहले गिरता है। Okey, cuba stopkan kat situ. Kalau pasal masa dia lepaskan ni, sebenarnya bola tenis ni duduk kat tengah-tengah tau. Dia tak sama permukaan dia. Kan, maksudnya okey, kalau awak tengok dia dah sentuh kan. Ini belum sentuh tapi dah hampir dah. Maksudnya betul lah tu. Dia duduk tengah-tengah kan. Kan, maksudnya kalau kita tengok video ini dua-dua sampai pada sampai pada masa yang sama. So tadi yang jawab bola tenis tadi dan yang jawab bola basket saja tadi salah lah. So Afiq seorang je yang betul yang kata bahawa kedua-duanya sampai pada masa yang sama. Okay. Dan kalau perasan ni bila sampai masa yang sama kan, tadi ada yang sebut pasal jisim tadi kan. Maksud jisim tidak dipengaruhi. Okay. Ada yang sebut pasal apa tu saiz tadi kan. Kepadatan lah apa benda tadi disebut tadi. Asyik tu kan. Bola tenis ni apa tu nak kata padat, dia lebih kurang je diameternya, dalam tu ada udara kan. So dia tak padat juga sebenarnya. Okey. So maksudnya itu pun tidak mempengaruhi. Okey. Boleh? Okey, kalau cikgu tukarlah misal kata bola basket lepas tu dengan sehelai kertas misal kata. Kan? Bola basket dengan sehelai kertas. Cikgu lepaskan. Bola basket, sehelai kertas. Siapa yang akan sampai dahulu? Oh ya. Okey. Abuzar, apa jawapan awak? Bola. Okey. Bola. Jawapannya adalah bola yang akan sampai dahulu. Bola yang akan sampai dahulu. Kenapa kertas ni dia tak sampai? Okey. Kenapa kertas ni dia tak sampai? Okey, kita tengok video yang seterusnya. आप लोगों ने देखा कि ये वाला बॉल और ये वाला बॉल यानी कि हमारा बास्केटबॉल और टेनिस बॉल एक साथ नीचे गिरते हैं। अब आप Bagi dia cakap. Okey, kita tengok yang seterusnya video yang seterusnya ni. Okey. Ini adalah bola bowling, satu lagi adalah feather. Okey, bulu pelepah. Okey, tengok video ni This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until they're about... Okey, ni NASA punya ni. Ini merupakan satu vacuum chamber yang paling besar di dunia. Okay. 2 grams left. Tapi dia dah duduk dalam tu, maksudnya ada udara lah time tu. Okay. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest.
Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason for the bowling ball and the feather. Okay. So kita tengok maksudnya dia ada dua situasi yang berbeza kat sini, kan. Satu adalah yang tak ada vacuum, kan. Yang tak ada vacuum ini kita perhatikan kalau dia punya diameternya lebih kurang sama, kan. Ini bola basket, kan. Bola basket, ini bola tenis misalnya kata. Kalau diameternya sama ataupun kalau perhatikan bentuk dia ni, bentuk bulat je ni, kan. Bentuknya bulat ataupun yang kita kata sebagai bentuk aerodinamik ataupun bentuk larus. Okey, bentuk larus, kan. Bila bentuk larus dan bentuk aerodinamik, kan, maksudnya dua-dua ni akan dikenakan satu rintangan udara tau. Bila dia bergerak jatuh bawah ni, kan, ada rintangan udara yang bertindak ke atas dia ni. Okey. So bila rintangan udara bertindak ke atasnya, kan, maka dia akan ada daya luar tau yang bertindak ke atas dia, kan. Tapi dekat sini pun sama, kan. Sini pun ada rintangan udara, dan rintangan udara pada kedua-dua bola ini dia lebih kurang sama, kan. Yang mana bila dia lebih kurang sama, kita boleh menyatakan bahawa rintangan udara kepada kedua-dua objek ini kita boleh abaikan. Okay? Tetapi berbeza dengan kertas. Kertas ni kita tengok rintangan udaranya adalah terlalu tinggi, kan. So dia terlalu tinggi. So bila terlalu tinggi, kat sini rintangan udaranya kita tak boleh abaikan lah, maksud dia ada perkaitan. Okey. Dan yang ini awak tengok tadi, bila dalam ruang vacuum tadi, kan, kan, dia kertas ke, dia apa-apa ke, tak kisahlah objeknya apa, kan, kita akan perhatikan dia jatuh pada masa yang sama. Okey. Dia jatuh pada masa yang sama. Okey. Sebab apa? Memang tak ada rintangan udara sebab dia dalam ruang vacuum. Okey. Tapi yang ini ni, yang dua ini, situasi dua ini, yang ini kita boleh katakan dia sebagai, dia lebih, sebab rintangan udara kita abaikan, maka dia seperti dalam ruang vacuum jugalah, kan. Okey, dia seperti dalam ruang vacuum juga sebab rintangan udara tu kita abaikan dia. Okey, oleh yang demikian, kan, dalam situasi yang ini, kan,
Dan dalam situasi yang ini di mana dia berada dalam ruang vacuum, kita katakan bahawa objek itu dia jatuh dengan gerakan jatuh bebas. Okey. Dia jatuh dengan gerakan jatuh bebas namanya. Boleh? Dia jatuh dengan gerakan jatuh bebas. Dalam gerakan jatuh bebas ini dia tidak dipengaruhi oleh jisim, dia tidak dipengaruhi oleh size objek, kan? Kalau awak tengok ni ada si Lakshman ni dia buat apa? Kan dia ada buat satu analogi dia kata ada seekor gajah, ada satu duit shilling. Siapa yang sampai dulu? Ni. Ada gajah satu, kan? Gajah satu, duit shilling satu. Dilepaskan. Siapa yang sampai dulu? Amir Iskandar. Siapa yang akan sampai dahulu? Amir Iskandar. Oi. Baru cakap tapi tak dengar. Bawa mute ke apa tu? Ali Nazhan. Siapa yang sampai dulu Ali Nazhan? Duit shilling kan? Duit shilling kot. Okay, kenapa duit shilling? Sebab gajah kan dia besar. So rintangan angin dia lagi banyak kan? Kalau yang duit shilling kecil, kurang rintangan. Okey. Dia macam ni Okey. Apa betul ke tu? Awak fikir macam tu boleh juga lah. Kan? Okey, sekarang ni bila kita tengok satu cikgu cakap tadi sebab rintangan udara, kan? Tapi satu lagi bila berat ini dia mengatasi rintangan udara. Berat itu mengatasi rintangan udara, kan? Maka kita kata juga bahawa rintangan udara tu kita boleh abaikan. Kan? Macam gajah tadi kan. Gajah tadi dia memang ada rintangan udara tapi sebab berat dia tu mengatasi rintangan udara, dia akan jatuh ke bawah agak. Kan? Dia tak macam kertas ni. Sebab kertas ni rintangan udaranya, jika tuliskan simbol rintangan, berat dia ke bawahan. Rintangan udara ni lebih besar daripada beratnya. Itu menyebabkan dia tak boleh turun. Okay, kalau dalam konteks yang gajah ni, kan? Berat ni mengatasi. Maksudnya kita boleh abaikan rintangan udara. Kalau cikgu sebut, cikgu abaikan rintangan udara, siapa yang akan sampai dulu? Duit shilling ke gajah? Arif Lutfi. Arif Lutfi. Siapa yang akan sampai dulu? Rintangan udara cikgu abaikan. Siapa yang sampai dulu? Gajah ke duit shilling? Serentak. Serentak. Kenapa ada kod belakang dia? Okey, jawapannya adalah jawapannya adalah kita tengok. हाथी को लें और चाहे एक डॉग को लें, आप दोनों को एक साथ एरोप्लेन से फेंक दीजिए दोनों. Okay, so kita akan perhatikan bahawa dia akan sampai serentak. Okey. Dia akan sampai serentak. Okey, so kita tengok apa dia definisi gerakan jatuh bebas ni Okey. Sesuatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika dipengaruhi daya graviti saja. Okey. Dia dipengaruhi daya graviti saja. Kan? Tadi yang cikgu cakap tadi, kalau kertas tadi dia ada daya luar iaitu rintangan udara dia tinggi kan. Tinggi daripada berat dia. Okey. Hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara dan juga geseran. Okey. Okey, gambar menunjukkan sebiji buah kelapa yang jatuh daripada, adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? Ni, buah kelapa. Okey. Jawapannya apa? Okey, yang ini kita sebut dia adalah gerakan jatuh bebas juga tapi kalau boleh kita kena sebutlah rintangan udara itu kita abaikan dia. Okey. Rintangan udara kita abaikan. Memang ada sikit. Kan? Memang ada sikit tapi kita abaikan dia dalam keadaan gerakan jatuh bebas. Kalau yang betul-betul sebenar gerakan jatuh bebas adalah dalam ruang vacuum. Okey. Dalam ruang vacuum yang sebenar memang itu adalah gerakan jatuh bebas. Okey. So, objek yang mengalami gerakan jatuh bebas ni, kan? Dia kata tadi sebagai apa? Dia ditindaki oleh daya tarikan graviti saja. Kan? Dia ditindaki oleh daya tarikan graviti saja. Maksudnya ni bola tadi kan. Bola ni sebenarnya dia ditarik dengan daya tarikan graviti. Ditarik, dia ditarik sebenarnya. Okey.
Kita pun sekarang ni, kita ditarik tau. Kita sekarang ni boleh berdiri kat bumi ni sebab kita ditarik oleh daya tarikan graviti. Kalau kita tak ada daya tarikan graviti, contohnya kalau kita pergi ke angkasa lepas, kan, kita tengok apa yang berlaku pada kita. Akan berada terawang-awang. Kan, sebab apa? Tak ada daya tarikan graviti dekat angkasa. Okay? Ni kalau bumi kan, mesti katakan kalau bumi kan, adalah ruang atmosfera ni. Ruang atmosfera ini yang akan ditindaki oleh daya tarikan graviti. Okay? So kalau kita berada di luar sini, duduk kat luar ni, maka tak ada daya tarikan graviti, kita akan terawang-awang lah. Kan? Kalau perbandingan di antara di bumi dan juga di bulan, kan, dekat bulan tu daya tarikan gravitinya adalah 1/6 daripada bumi. Kalau bumi 6, maksudnya dia orang 1 je. Kalau bumi ni 10, misal kata, kan, ataupun kalau bumi ni 6 lah, misal kata 6 daya tarikan graviti dia kan, maka dekat apa bumi ni, dekat bulan ni adalah 1 lah. 1 je dia punya daya tarikan. Okay. Contohlah ni 6 Newton kan, 6 Newton. Jadi 1 Newton lah. Kan, mana lagi kuat tarik ni? Yang 6 Newton lah lagi kuat tarik. Okay. Okay, dia ditarik. Ataupun sebenarnya daya tarikan graviti ini kita simbolkan dia dengan ataupun nama lain dia adalah berat lah. Berat, W. Okay, W ni adalah berat. Okay. Simbol bagi berat. Okay. Simbol bagi berat. Di mana berat ini kita tahu bahawa dia berat sama juga dengan M darabkan dengan G. G darabkan dengan gravity. Okay. So fakta yang kita ada setakat inilah. Setakat ini fakta yang kita ada. Kita ini ditarik dengan nilai 9.81 Newton. Ini fakta per kilogram. Okay. 9.81 Newton per kilogram. Okay. Kalau berat cikgu 50 kilogram. Okay, kalau berat cikgu 50 kilogram, maka cikgu akan ditarik. Okay, cikgu akan ditarik dengan daya. Ini kalau cikgu round off kan lah. Awak tak boleh round off kan, awak kena tekan kalkulator. Okay, darabkan dengan 9.81. Kalau cikgu round off kan jadi 10 sebab cikgu nak mudah darab. So 50 darab 10, so cikgu akan ditindaki dengan daya 500 Newton. Cikgu dia tarik, macam cikgu sekarang ni, berat cikgu 50 kg, cikgu sekarang ni sebenarnya ditarik oleh daya tarikan graviti dengan nilai 500 Newton. Okay? Boleh? Dia memang 9.81 je cikgu. Nilai dia 9.81. Okay? Kalau di bumi 9.81. Kalau di bulan 1/6 daripada 9.81. Okay? Okay. Awak nampak tak? Bila dia ditarik, kan, daya paduan awak tak belajar lagi ya. Daya paduan awak akan belajar tahun depan. Okay. Kita ditarik oleh satu daya kan. Kan, macam awak kena tarik. Apa berlaku pada awak? Awak akan bergerak lah kan. Awak akan bergerak. Kan. Ini ada satu kereta yang tak boleh bergerak. Kan. Ada orang ni contohlah. Bukan kereta lah, kotak lah kan. Ada tali sini, dia tarik. Orang ni tarik tali ni, dia tarik ke sana. Apa berlaku kepada objek ni? Dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak lah kan. Dia akan bergerak ke depan. Okay. So bila dia bergerak, so dalam konteks daya tarikan graviti ni, so dia mempunyai daya, maka kan, maka okay, bila dia tarik ni kan, dia bergerak, maka dia punya hal lajunya, hal lajunya mula-mula ni tak bergerak, V dia sama dengan kosong. Kemudian bila dia tarik dengan daya tersebut, hal lajunya akan semakin bertambah. Okay. Macam pokok buah kelapa ni kan, dekat sini dia punya hal lajunya adalah sama dengan kosong. Dia jatuh bawah, jatuh kan. Hal laju semakin bertambah. Hal lajunya 1 kat sini, 2, V dia 3, V dia 4 kan. Okay. Bila dia hampir betul-betul dekat bumi, hampir batu kat bumi, V dia dalam keadaan V maksimum. V paling maksimum lah. Kan? V paling tinggi dia boleh capai tu adalah hampir dengan bumi lah. Yang mana kita anggarkan dia punya H nya lebih kurang kosong. Tak ada ketinggian. Maksudnya pada tak ada ketinggian tu, maksudnya kat situlah hal lajunya paling tinggi. Okay. Ini kalau cikgu buat graf hal laju kan, graf hal laju dengan masa, kita dapat macam mana? 1, 2, 3. Dia macam tu, berkadar langsung, betul? Kan?
Dia berkadar langsung je ni. Ataupun kalau dalam ayat graf gerakan kita yang sebelum ni, yang ni kita nak sebut apa perkataan ni? Halaju akan bertambah. Kalau cikgu suruh describe lah, describe A ke B. Dalam gerak-gerakan baru ni kita belajar. Apa kita nak describe ni? Amirul Ghafar jawab. Amirul Ghafar. Bertambah saya Ustaz. Ya. Ada satu kurang tu. Halaju. Halaju. Okey. Kita nak describe ni, kita akan cakap graf apa. Okey, graf apa? Kelaskan dengan garis apa? Kan? Yang awak sebut tadi garis je, iaitu bertambah secara seragam. Garis ni bertambah secara seragam. Kan? Graf apa? Graf halaju. Kan? So jawapan dia adalah halaju bertambah secara seragam. Okey. Kalau cikgu nak tukar kepada graf pecutan cikgu nak tukar kepada graf pecutan. Kan? Maksudnya dalam term lain kita boleh sebut dalam term pecutan. So dia akan jadi apa? Dia turun bawah ni, maksudnya V turun kepada A. Pecutan tambah. Yalah, garis ni macam mana garisnya? Abu Zah, garis ni macam mana Abu Zah? Kat tengah-tengah tu. Tengah-tengah. Yang line tak straight. Ada sebut garis. Kita tak ada sebut garis tengah-tengah. Apa nama-nama garis yang kita ada sebut itu? Bertambah secara kuadratik, bertambah secara seragam. Lagi? Mala. Lagi? Linear. Yang keempat apa dia? Kosong. Sifar. Okey. Awak tengoklah ni dia turun bawah tau. Dia kalau kuadratik, kuadratik dia turun bawah dia jadi straight, dia turun bawah lagi dia jadi mendatar, dia turun bawah dia jadi kosong. Kalau kuadratik maksimum dia turun bawah dia jadi berkurang. Okey, yang ni positif. Okey, yang ni negatif, lepas tu sifar. Okey. Sekarang ni yang mana kat sini? Ni yang AB ni bertambah kat sini. So dia turun bawah. So dia akan jadi apa? Dia akan apa? Seragam. Dia akan jadi mala macam tu. Ya, kan? mala. So ni dia punya A dia. Berapa nilai kat sini? Nilai kat sini adalah kecurunan bagi AB. Okey. So kalau kat sini dalam konteks pecutan, tadi kita cikgu sebut dalam konteks apa tu halaju kan. So kalau dalam konteks pecutan, graf ni graf pecutan kan. So pecutan apa kita sebut? Pecutan bertambah secara pecutan seragam mala. Pecutan mala. Okey. Graf apa? Tambah apa tu garis apa? Garisnya mala. Okey, so pecutan tu mala. Okey. Boleh? Okey, makanya dekat sini kan bila objek itu dia ditarik, dengan satu daya, maka halajunya akan semakin bertambah. Kan? Sebab bila ditarik dengan satu daya ni maksudnya nanti awak akan belajar nanti bahawa dia ada daya paduan. Okey, nanti awak akan belajar daya paduan nanti. So dia ada daya paduan. So apa berlaku? Halajunya semakin bertambah. So bila halaju semakin bertambah, halajunya pecutannya akan mala. Okey, akan mala. Okey. Maka apabila objek yang jatuh bebas, kan, objek yang jatuh bebas, dia ditarik dengan daya tarikan graviti, maka dia akan menghasilkan pecutan yang mala. Okey. Halajunya bertambah, kan, halajunya semakin bertambah. Dan tapi pecutannya mala. Okey. Pada mana-mana objek yang ada di dekat bumi ini yang berjisim, dia akan ditarik dengan daya tarikan graviti. Dan kalau dia berada dekat udara misalnya kata, kan, tak ada penghalang dia tu, kan. Dekat lantai, contoh dekat lantai kan, kenapa kat lantai tak terbenam sampai ke bawah tanah? Kenapa kat lantai ni dia tak terbenam sampai ke bawah? Kenapa? Sebab bila dia sentuh permukaan ini, ada satu daya lain yang wujud yang ini di bawah hukum gerakan Newton yang ketiga. Akan ada satu daya lain yang wujud di sini, iaitu disebut sebagai daya normal. Okey, ini hukum gerakan Newton yang ketiga. Okey. So dia ditarik, so dia ada pecutan, dan pecutannya itu mala, kan. So pada mana-mana objek, pada semua objek, kan,
bagi apa yang jatuh bebas, dia akan memecut dengan pecutan yang malah dan nilai pecutannya adalah bernilai 9.881 ms negatif 2. Okey. Boleh? Kenapa bola basket dan bola bowling sampai pada masa yang sama? Kenapa bola basket dan bola tenis sampai pada masa yang sama? Jawapannya adalah awak boleh sebut dalam konteks daya tarikan, iaitu kita kata daya tarikan graviti yang bertindak ke atas kedua-dua objek adalah sama. Okay. Ataupun kalau awak sebut dalam konteks pecutan, kita akan sebut kedua-dua objek mempunyai nilai pecutan yang sama. Kan? Kalau kita pergi berlari 100 meter, ada dua orang berlari 100 meter ni, kan? Seorang dua orang dia berlari 100 meter, kan? 100 meter. Dua-dua memecut sama. Dua-dua ni memecut sama. Siapa yang sampai dulu? Sama je pecut. Pecut kalau pecutan sama. Saya tak. Dia akan sampai sama. Okey. Sama juga ni, dua objek walaupun seorang satu besar, satu kecil kan. Kalau dua-dua memecut sama, samalah sampainya. Kan? Sebab itu kalau kalau tengok pelari-pelari, kadang kecil je dia tapi laju dia lari je. Kan? Sebab pecutan dia tinggi. Okey? Boleh? Setakat ni boleh Okey. Macam tak faham macam tu ni. Kan datang apa cikgu cerita ni dia kata. Kan? Okey, tak apa. Kita tengok lagi bawah dia. Okey, yang ini kita tahulah bola pingpong ni akan sampai dahulu lah kan, berbanding kertas. Okey, ini kalau dekat bulu pelepah yang dikata dekat dalam udara kan, so bola logam akan sampai dahulu. Sebab apa? Kita kata bahawa awak sebut begini rintangan udara ni rintangan udara kan. Yang ini berat, yang bertindak ke bawah ni adalah berat bulu pelepah. So rintangan udara lebih besar daripada berat bulu pelepah. Okey. Okey, tapi dalam ruang vacuum kita perhatikan dua-dua akan sampai pada masa yang sama. So ini adalah gerakan jatuh bebas yang real betulnya lah. Gerakan jatuh bebas yang betul punya. Tapi kalau dekat yang ada udara, kalau kita abaikan rintangan udara, kita mention dia, kita abaikan rintangan udara, maka kita boleh kata dia dalam keadaan jatuh bebas. Okey, so nilai dia adalah 9.81. Okey, awak nanti balik sini nanti kita akan buktikan ini kan, kita akan buktikan. Okey, ni menentukan nilai pecutan graviti ni. Okey, so ada aktiviti di sini kan. Ini namanya adalah photogate kan, photogate. Sebenarnya kita boleh buat aktiviti apa kan, kita lepaskan satu objek ke bawah kan, jadi kita sambung dia dengan pita detik kan, pita detik kan, pita detik kita sambungkan dia, kita lepaskan dia jatuh bawah kan. Lepas tu kita ambil pita detik tu, kita kira lah kan, kira berapa dapat pecutan kan. Ambil objek yang lain pula, kecil ke besar ke, buat 2-3 kali. So nanti bila awak buat ni, awak akan kira, so awak akan dapat nilai A dia sepatutnya lebih kurang 9.881. Sebab kita tahu bahawa daripada pita detik kita boleh dapatkan apa? Daripada pita detik kita boleh dapatkan apa? Kita boleh dapatkan pecutan kan. Tapi photogate ni senang je kan. Dia ada bola keluli kat sini, bola keluli kan, dilepaskan tak jatuh bawah sini kan. Bola keluli. Okey, dekat sini dia ada sensor ni. Photogate pertama, photogate kedua, dia ada sensor sini, dia ada sensor kan, tak dia baca kan. Okey, sensornya lebih kurang macam inilah. Cikgu nak bagi analoginya begini kan. Okey, bila dia lepaskan kan, bila dia lepas ni kan, dia pun bergerak, bola ni bergerak, tak jatuh. Dia lalu sensor photogate pertama kan. So apa berlaku pada sensor photogate pertama? Sensor photogate pertama akan mencatat T dia sama juga dengan sifar. Okey, sebenarnya kalau T dia sama dengan 5 pun boleh juga sebenarnya kan, boleh je 5 kan. Okey, contohlah sifar tengok dia bergerak tak sampai apa photogate kedua kan. Apa tu, dia akan baca T dia, contohnya misal kata 12 misal kata kan, dapat 12 kan, dapat 12. Okey,
So daripada sini apa yang kita dapat adalah kita boleh dapat masa di antara ini. Masa daripada jarak pertama dengan jarak kedua. Okey, dapat masa. Macam mana cara dia? 12 tolak kosong. Kan? 12 saat ni macam tak berapa logik pula kan. Contohnya 2 saat lah, 2 saat. Kan 2 saat. Kan? Bukannya lama pun kan, dia benda terlepas jatuh kan. Okey, 2 saat. Sepatutnya 0.0 something saat sebenarnya. Tak sampai pun 2 saat sebenarnya. Okey. Tapi cikgu bagi analogi je lah ni 2 saat. Okey, kita dah dapat masa. Maksudnya T2, T1. So masa di antara 1 dan 2 adalah T sama dengan T2 tolak T1. So dapatlah 2 tolak kosong dapat 2 saat. Okey, kita dah dapat masa. Kemudian bila kita dapat masa, kita ambil pembaris, kita ukur panjang dia. Ukur panjang. Kan? Okey. Kalau kita ukur panjang, bahawa kita akan dapat apa ni kita akan dapat apa tu, hal laju lah. Okey, tak apa. Kita ukur panjang. So kita akan dapat dia punya jarak dia. Okey. Kita akan dapat dia punya jarak dia. Okey. Oh tak boleh. Bukan. Photogate ini sebenarnya dia boleh kira hal laju dia berapa. Hal laju dia Ni hal laju titik pertama. Kan? Ini hal laju yang titik yang kedua. Kita dapat hal laju yang kedua. Hal laju tempat pertama, hal laju tempat kedua. Okey, photogate ni bukan dia boleh kira masa. Dia boleh kira masa tak sebenarnya. Okey. Tapi dia boleh kira hal laju. So awak tahu hal laju 1, hal laju 2. Lepas tu awak tahu masa dia kat sini. So kita boleh kira pecutan. A sama dengan V2 tolak V1 bagikan dengan dia punya T dia. Sudah dapatlah nilai pecutan. Okey. Tapi dia punya kesimpulan daripada eksperimen ini, bila kita kira pecutan kita akan dapat sepatutnya lebih kurang 9.881. Okey. So yang ni kita akan tengok nanti bila awak balik sini nanti kan. Dia ada buat jarak pemisah ni nanti bila buat ni nanti awak akan dapat sama je jawapan dia 9.81 tak. Kita tengoklah nanti. Kan? Kita tengok. Okey. Ini ditunjukkan, ini fakta lagi satu iaitu bahawa kutub utara 9.83, kutub selatan adalah pada garisan khatulistiwa nilai dia 9.78. Okey. Sebab tu kalau kita puratakan dia lebih kurang 9.81. Tapi kita akan gunakan nilai ni kita akan gunakan nilai 9.881. Okey, boleh? So kalau ikutnya kefahaman tentang gerakan jatuh bebas setakat itu saja. Setakat itu saja. Itulah gerakan jatuh bebas. Okey. Objek yang jatuh bebas kan. Objek yang jatuh bebas ini apa berlaku? Hal lajunya kan semakin bertambah. Hal laju objek tu dia jatuh bawah, dia semakin bertambah. Okey, hal lajunya semakin bertambah. Okey. Dan bila hal laju bertambah, A dia akan jadi A dia adalah malah. Kan? Dan nilai A dia ni adalah 9.81. Okey, dan A kat sini, pecutan kat sini kan, khas untuk pecutan graviti kita tak gunakan simbol A, tapi kita guna simbol apa? Kita guna simbol G. G ni adalah pecutan sebenarnya. A ni pun pecutan. Tapi A ni adalah secara umum yang mana kita akan gunakan formula yang sebelum ni awak dah belajar ni. Sum of F equal to MA. Newton second law of motion. Okay. MA ni pecutan yang umum lah. Pecutan disebabkan oleh daya tarikan. Apa-apa daya lah kan. Tapi kalau kita pakai G. Okay, kalau kita pakai G ni khas untuk pecutan graviti saja. Nilai dia 9.8. Nilai dia 9.81. Okey. Boleh? So G ni adalah pecutan graviti kan. Di mana objek yang jatuh bebas dia akan memecut dengan pecutan graviti yang bernilai 9.81. Okey. Itu aja. Okey, ada apa soalan nak tanya? Maksudnya G ni tak pakai kat tempat lain lah cikgu. G tu apa? Tak pakai kat tempat lain. Dia dalam keadaan jatuh bebas je. Jatuh bebas nilai G dia 9.81. Kan, kalau objek yang bergerak macam ni, dia bergerak macam ni kan, dia ditarik. Kan, dia tarik kan, dia akan memecut, ada pecutan. Kan, tapi pecutan dia tak mungkinlah nilai dia 9.81. Kalau nilai dia 9.81 kebetulan lah kan. Kebetulan lah. Kan. Tapi kalau jatuh bebas ni mesti 9.81. Okey, boleh?
Okey, terima kasih. Okey, so kalau boleh kita akan pergi kepada masalah. Kan? Kita akan pergi kepada masalah yang melibatkan, yang berkait dengan apa, gerakan jatuh bebas. Okey. So dalam kita nak mengaitkan gerakan jatuh bebas ini, kita boleh kaitkan dengan formula-formula sebelum inilah, kan? Yang ni formula-formula sebelum ni kita boleh pakai. Cuma kita tukar je pecutan dia tu kepada yang sebelum ni adalah A kan, kepada huruf G sebab dia adalah pecutan graviti. Okey. So kita tengok yang pertama ni. Amira melontar sebiji bola ke atas secara menegak dengan halaju awal 10. Kan, sebiji bola apa dia buat? Okay, dia lontar ke atas. Kan, dia lontar ke atas. Kan. Sampai sinilah. Okey. Cikgu lupa nak sebut tadi, pecutan graviti kalau dia ke bawah, kan, nilai dia adalah G dia adalah nilainya adalah positif 9.81 Tapi kalau dia naik ke atas, kita baling dia ke atas, kan, maka dia ditarik juga sebenarnya, kan. So nilai-nilai dengan nilai graviti negatif 9.81. Okey. Sebab arah dia berbeza. Okey. Tapi tetap ditarik dengan dia sebenarnya tetap memencut ke bawah. Maksudnya akan ada satu turning point, kan. Jadi kan kita baling ke atas, sebenarnya dia melawan pecutan graviti, tapi ada satu turning point, apa dia? Dia kan? ke bawah balik. Dia akan ke bawah, dia akan turun bawah balik, kan. Dia akan turun bawah balik. Okey, inilah ceritanya ni. Melontar sebiji bola dengan halaju awal. Okey, U dia kat sini beritahu nilai dia adalah 10. Kan? Masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. Oh, nak sampai ke tinggi maksimum ni berapa ni? Berapa ketinggian dia kalau halaju awalnya adalah 10 kan? So kita pun fikirlah formula apa kita nak pakai. Ada 3 tadi kan? 1, 2, 3. Okey, apa yang berkait ni? Masa masa. Dia nak berkait dengan masa. Kan? Oh, dekat sini bila dia dah sampai turning point maksimum ni, berapa dia punya halajunya? Halaju kuadratik. Halajunya berapa? Kosong. Halajunya kosong. Ada satu titik dia akan berhenti. Ataupun nilai halajunya kosong. Lepas tu dia akan berubah arah. Okey? Oh, dia berhenti dulu kan? Dia berhenti, tapi masa dia berhenti tu mungkin 0.000000001 saat lah. Okey. Okey. So kita dah dapat data ni, so kita gunalah formula yang sesuai kan. Macam ni kan, yang sesuai saya rasa ni lah. V sama dengan U plus GT kan. V dia adalah kosong, U dia adalah 10 tambah G dia 9.81 T. So T dapatlah 10 bagi 9.81, dapatlah jawapannya. Okey, iaitu jawapannya adalah 1.02 saat. Okey. Kemudian dia tanya tinggi maksimum, berapa tinggi ni? Kan, berapa tinggi ni? Kita pakailah formula lain yang ada yang berkait dengan sesaran. Kan, masa kita dah ada. Kan, ini boleh pakai, ini pun boleh pakai. Kan? Sebab ini ada S juga. Kan, ini ada S. Tapi pada pakai senang S tu lah. S sama dengan UT tambah 1/2 AT square, bukan AG. Okey, U 10 darab 1.02 kan. Sebab masa kita dah dapat tadi 1/2 9.81 darabkan dengan T square. T dia 1.02 square. Okey. So bila kita kira ini, kita akan dapat jawapannya adalah 5.10 meter. Okey. 5.10 meter. Dapatlah dia punya jawapannya. Okey, boleh? Boleh faham ni Ini kalau baling ke atas. Ada beberapa situasi je, tak ada banyak sangat pun sebenarnya. Boleh pakai formula ni juga. Oh, dia pakai formula ni lah, silap. Dia pakai formula ni. Boleh pakai formula ni juga. Kan? Tapi jawapannya tetap samalah. Kan? Tadi saya cakap pilih lah mana satu kan. Okey, kita tengok yang kedua pula. Contoh 2. Chan melepaskan sebiji batu dari satu tebing tinggi setinggi 10 meter. Ni Chan duduk sini. Dia lepaskan sebiji batu kan, ni tinggi dia ni 10 meter. Nampak awak tengok bila cikgu baca ni, cikgu lukis tau. Bila cikgu lukis, kita akan nampak lebih jelas. Betul tak? Kita akan nampak lebih jelas. Sebab tu awak bantu dia dengan lukisan. Okey. So sebelum dia lepas, dia punya halaju awalnya adalah sifar. Halajunya kosong. Kan? Berapa pecutan di sini? Pecutan dia malah. Yalah, berapa nilai dia? 9.81. 9.81.
Okey, jatuh bebas. Ingat, jatuh bebas. Walaupun dia tak sebut dalam soalan, tapi kita faham bahawa pecutannya adalah 9.481. Okey, masa untuk batu itu sampai ke bahagian bawah tebing. Nak sampai sini. So, kita tengoklah guna formula yang sesuai. Dan sebab dia bagi sesaran kan. So, kita pakai formula yang ada sesaran. Kan, tekan-tekan awak akan dapat jawapannya 1.43 saat. Okey. Ini sepatutnya positif ni. Kan sebab dia turun ke bawah kan. Ini pun sesaran ke bawah. Maksudnya kita anggap ke bawah ni adalah positif. Okey. Kemudian hal laju batu sebelum menyentuh. Oh, dia tanya ni V maksimum kat sini berapa sebelum sentuh tanah. Kan, so kita pakai formula ni V square equal to U square plus 2AS. Kan. U dia ni kat sini berapa, nilai dia adalah kosong. Okey. So tinggallah V square sama dengan 2GS. 2GS. Okay, V sama dengan square root 2. G dia adalah 9.81. S dia tadi adalah 10 meter. So kita akan dapatlah jawapannya adalah 14. Dapat 14 14. MS negatif 1. Okay. MS negatif 1 tau. Yang ini MS negatif 2 sebab dia pecutan. Yang ini dia hal laju. Okey. Habis. Okey, habis. Ada soalan nak tanya? Insya. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak dalam tempoh 5 minit ni, cikgu masa 5 minit. Okey. 1, 2, 3, 4 ni, ada 4 soalan ni. Boleh tak jawab sekarang? Jatuh bebas, pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti saja. Okey, betul jawapan awak. Okey, apa Danish, soalan nombor 2. Danish Hakim. Ya, kerana pecutan graviti yang dikenakan adalah sama. Okey. Boleh so jawapannya ya. Okey. Awak boleh sebut dalam pecutan graviti ataupun awak boleh sebut daya graviti yang bertindak ke atas kedua objek itu adalah sama. Boleh juga. Okay, kemudian soalan nombor 3. Nombor 3 nombor 3 ni Muhammad Nur Syafiq. Berapa jawapan awak? A, B, C. Dah siap belum ni? Belum Eko. Yo, belum lagi ke? Siapa yang dah siap? Cikgu nak jawapan. Ada siapa yang dah siap? Ni dah siap ni. 3, nombor 3. Baik, apa benda kau buat daripada tadi? Okey, suatu objek dilontar ke atas secara menegak untuk mencapai tinggi maksimum 5 meter. Ni dia baling ke atas. Kan? 5 meter. Kan? Hal laju objek itu semasa dilontarkan. Kan? So dia tanya berapa dia punya U dia. U ni V kita tahu V kosong. Kan? So berapa dia punya apa U dia. Sebab dia bagi sesaran kan, dia bagi sesaran. Kita kena pakai formula sesaran lah. Contohnya apa? S sama dengan UT tambah 1/2 AT square contohnya kan. Kalau kita pakai ni kita ada ni tak? Masa ada tak? Masa tak ada, dia tak bagi masa. Kan? So tak boleh pakai formula ni. So V square equal to U square plus 2AS. Yang ni boleh. V kosong U dia adalah yang kita nak kira U square plus 2. A ni adalah G tadi kan. 9.81. S dia adalah 5 meter. Kan. So U sama juga dengan square root 2 darab 9.81 dan darab 5. So dapatlah jawapannya. Berapa jawapannya? Okey, jawapannya adalah okey, jawapannya adalah 9. Alamak. Awak tekan kalkulator ya. Berapa? 9.904. 9.904. So awak akan dapat jawapannya adalah
9.909 kan? 4. Okey. Okey, masa untuk objek tu sampai ke tinggi maksimum. Dia nak sampai ke tinggi maksimum ni. Dia nak dapatkan T dia kan. Kita pakai formula ni pula. Kan? Kita pakai formula ni. Ataupun boleh pakai formula ni lah. V sama dengan U plus AT. Kan? GT lah GT. So V dia kosong sama dengan U. U tadi kita dah dapat. Iaitu 9.904 campur G 9.81 T. So T sama dengan 9.904 bagikan dengan 9.81. So akan dapat 1.02. Okay. So ini dapat 1.02. Okay. Lepas tu dia jatuh balik. Dia jatuh bawah balik. Kan. Dia jatuh bawah balik, dia akan dapat jawapan yang sama juga. Masa yang sama, iaitu 0.202. Sebab kalau pakai formula sama, dia pun jalan kerja nak buat sama ke? Jalan kerja sama ini, jalan kerja sama. Kan? Jalan kerja dia sama. Kan? Sebab apa? Bila kat sini ni sekarang U dah jadi U, jadi V kan. So U sama dengan 0, V dia jadi U balik. Laju akhir lah. Kan? Jawapannya sama. Okey, nombor 4, sebiji bola tenis dilemparkan jatuh secara menegak dari sebuah bangunan tinggi 50 meter ni bangunan tinggi dia. Kan? 50 meter. Kan? Bola pingpong tak jatuh bawah. Masa untuk bola itu sampai ke tapak bangunan. Kan? Masa nak sampai bawah ni. Kan? Masa. So kita boleh pakai formula apa ni? Dia nak masa masa. Sini kita tahu bahawa U dia sama dengan 0. Sini ni V maksimum dia. Kan? Kita boleh pakai sebab dia ada 50 meter kan. So kita boleh pakai formula A S sama dengan UT tambah 1/2 GT square. Boleh ke ni? S dia 50 meter, U dia 0 ni. Kan 0 tambah 1/2 9.81 T square kan. So T sama juga dengan 50 darab 2 bahagi 9.81 square root. Berapa jawapannya ni? Apa? Tekan kalkulator. Ini jangan korang tak tahu pula ni 50 darab 2 macam mana dapat ni. Siapa yang nak kira ni? Bazli. Dapat 3.193. 193 saat. Okey, pastikan dah 2 sehingga 4 tempat perpuluhan. Okey, hal laju bola sebelum mencecah. So dia tanya ni V maksimum dia berapa? Kan? Ni kita boleh pakai formula ni lah. V square equal to U square plus 2AS. Kan? So berapa V square dia? V sama dengan square root. U kita tahu ni adalah 0. 2A 9.81. S dia 50 meter. So dapatlah jawapannya berapa? Weh, korang takkan tengok je, tekanlah kalkulator. 31.321. MS negatif 1 Cikgu pun boleh nampak korang ni buat tak tahu je, tengok je kan. Janganlah macam tu. Okey, kemudian C, jarak tegak yang dilalui pada 3 saat. Oh. Dia tanya ni dekat sini kan ni dia ambil masa selama 3.193. So pada saat ketiga ni, mungkin kat sini lah kot, saat ketiga, 3 saat. Pada saat ketiga ni berapa jarak dia? Jarak tegak dia. Kan? Berapa jarak tegak dia? Berapakah jarak tegak yang dilalui pada saat ketiga? Macam mana ni? Jarak tegak maksudnya daripada sini ke sini, kan berapa dia punya S dia? Itu. Oh, tu kecil saran baru lah, saran baru dia. Masukkanlah ni S sama dengan UT tadi 0 tambah 1/2 kan. G dia 9.81. T dia berapa? 3 saat. 3/2. Kan pada saat ketiga ni, pada saat ketiga. Kan so dapat berapa ni? 3 9 darab 9.81 berapa? Dapat 44.145. 5 meter macam tu. Okey. Boleh? Boleh ke? So gitu lah cara set dia punya saran baru.
Masuk ke masa baru. Ya. Okey, boleh? Nampak dia dalam topik ini dia menggunakan 3 persamaan gerakan tadilah. Okay, dia menggunakan 3 persamaan gerakan. Okey. Nah, ini pun kalau awak tengok ni, dia daripada atas ni kan, dia turun jatuh ke bawah kan. Nanti awak sebenarnya dah belajar sebenarnya tentang tenaga tau. Kat sini dia mempunyai tenaga apa? Keupayaan. Tenaga keupayaan. Okey, awak tak boleh sebut tenaga keupayaan saja sebab kita ada 3 jenis tenaga keupayaan. Okey. Tenaga keupayaan elektrik, tenaga keupayaan kenyal, tenaga keupayaan graviti. So awak kena sebut tenaga keupayaan graviti. Tenaga apa? Keupayaan graviti. Keupayaan graviti. Okey, kalau pada titik ini kalau awak perhatikan dia ada tenaga, dia bergerak sekarang tau. Objek yang bergerak ada tenaga apa? Tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Cikgu simbolkan dengan E kinetik. Dia ada tenaga kinetik dan dalam masa yang sama dia ada ketinggian, maka dia ada tenaga keupayaan kenyal. Okey. Tapi dekat sini pada titik ini, pada titik V maksimum ni, kan, pada titik V maksimum, so kita akan perhatikan bahawa apa? Bahawa dia tak ada ketinggian dah. Itu VI ya. So bila tak ada ketinggian, okey. Bila tak ada ketinggian, maksudnya totally dia bertukar menjadi E kinetik saja. Tenaga kinetik saja. Okey. Tenaga kinetik formula dia 1/2 mv², keupayaan kenyal mgh. Okey. Yang ini nanti dia mungkin akan tanya di bawah prinsip keabadian tenaga. Okey, nanti awak cek boleh tak? Apa dia prinsip keabadian tenaga kan? Kalau ditanya menggunakan prinsip keabadian tenaga, tentukan tenaga kinetik dia kan. Modul untuk gerakan jatuh bebas. Buka. Okey, tak banyak pun, satu muka surat ni je. Okey, ini definisi dia adalah kita abaikan rintangan udara kan. Maksudnya kalau objek yang bukan dalam ruang vacuum, objek dalam ruang vacuum memang jatuh bebas lah. Tapi kalau bukan ruang vacuum, kalau kita abaikan rintangan udara, maka kita katakan dia jatuh bebas. Jatuh disebabkan oleh daya graviti atau pecutan graviti. Graviti sahaja. Okey, ni formula-formula dia, awak tengok dia tukar huruf A ni kepada G. Jatuh bebas tidak bergantung kepada jisim. Tak bergantung kepada jisim. Okey, dia bentuk laluan. Awak kalau baling pergi jatuh bawah dengan baling pergi sini, jatuh bawah, masa dia sama, T sama. Ni T1, yang ni pun T dia sama dengan 1. Okey. Ni mungkin awak tak faham sangat, nanti awak akan belajar nanti dalam metrik, nanti metrik pun dah mula belajar. Okey. Masa untuk jatuh bebas dipengaruhi oleh tinggi. Tinggi dia pengaruhi lah. Makin tinggi makin lama lah nak sampai bawah kan. Nilai pecutan graviti. Tapi dekat bumi kan, kalau dekat bumi memang confirm nilai dia adalah 9.81. Okey. Ini graf dia halaju per masa. Ini kalau kita tukar kepada graf pecutan masa, dan kita akan dapat mendata dengan nilai sini 9.81. Okey, boleh?